Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala, pada tuan-tuan puan-puan yang berada bersama dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Pada hari ini kita bersyukur kerana kita dapat terus berada pada bulan Ramadan untuk kita menghargai barakah bulan Ramadan ini. Salah satu daripada maksud barakah itu adalah thubutul khair, kebaikan yang teguh, kebaikan yang tetap. Apabila kita terus dapat berbuat kebaikan demi kebaikan, maka itu tandanya kita mendapat barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berada pada hari ini untuk sama-sama menghidupi, sama-sama kita menyahut seruan daripada Allah dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada bahan bakaran api neraka. Pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Dr. Anwar Hasin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Ustaz ya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Kita hari ini dalam surah Al-Hadid Ustaz ya, surah besi. Bagaimana kita nak melihat panduan untuk ayah-ayah terus kuat dalam kehidupan, menghadapi, mendepani dunia dalam masa yang sama tidak tertipu ya, tidak tertipu. Tajuk kita pada hari ini, jangan jadi ayah tertipu. Bukan tipah tertipu Ustaz ya. Jangan jadi ayah tertipu. Mari sama-sama bagi tuan-tuan yang berada di depan kaca TV, yang berada di online, mengambil mushaf untuk kita sama-sama. Kita mulakan dahulu dengan Ummul Quran Al-Fatihah dipimpin oleh Ustaz Dr. Anwar Hasin. Silakan Ustaz. Terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala terus memimpin kita di atas jalan yang lurus. Permohonan kita 17 kali sehari, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus, jalan memimpin keluarga kita, masyarakat kita menuju kepada syurga Allah, menuju rahmat dan juga nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan melihat kepada surah Al-Hadid, surah yang ke-57 ayat yang ke-19 hingga 21. Surah Al-Hadid ini tuan-tuan adalah surah Musabbihat, salah satu daripada 7 surah Musabbihat yang bercerita tentang bagaimanakah mendapat kemenangan di akhir zaman. Salah satu yang dikomen oleh seorang doktor ya, ulama berkaitan dengan surah Musabbihat ini, kalau orang Islam ingin menang di akhir zaman, maka perlu beri perhatian kepada surah yang bermula dengan subhanallah ataupun yusabbihu ataupun sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Maksudnya, jadi dalam surah ini bercerita tentang cabaran ya, cabaran dunia dan juga spiritual. Maksudnya ialah apa? Jangan terlampau dunia sangat, tapi jangan sampai mengenepikan dunia sehingga kan berlaku seperti golongan rahbaniyah. Ya Ustaz ya. Rahbaniyah ni orang yang nak tolak lah, tak nak kahwin, tak nak apa sebagainya. Itu bukan kaedah di dalam Al-Quran.
Dan lebih daripada itu, surah Al-Hadid ini diberikan kepada sahabat yang sudah berada di Madinah kerana nak menguatkan kembali iman dalam diri mereka selepas mereka dicabar oleh pelbagai cabaran di Madinah, orang-orang munafik, tentang dunia, tentang kehidupan yang lebih-lebih mewah berada di Madinah. Mari sama-sama kita membaca ayat 19 hingga 21 untuk kita memastikan ayah-ayah yang ada di hadapan TV, kita menjadi ayah yang tidak tertipu. Dengan apa? Jom kita baca bersama dahulu. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Surah Allahul Azim daripada surah Al-Hadid ayat 19 hingga 21 itu memberi panduan kepada ayah-ayah untuk memimpin, mengetahui tentang hakikat hidup di dunia ini, kerana itulah juga yang akan mencabar kepada anak-anak, mencabar kepada pasangan, mencabar kepada seluruh ahli keluarga. Bagi pemimpin di luar rumah, di peringkat daerah, negeri dan juga negara, inilah juga yang berlaku mencabar keimanan bagi warga negeri negara ini. Sehingga kan pada surah Al-Hadid ini, pada sahabat-sahabat pada zaman Nabi itu, ada di kalangan mereka yang terus kuat beriman, tetapi ada juga orang-orang yang mengambil kesempatan, Ustaz, ya? Mengambil kesempatan atas Islam, kerana dikaitkan dengan Islam, maka mereka mendapat banyak harta dunia, ghanimah, harta rampasan, dapat kelebihan-kelebihan tertentu. Maka inilah yang menjadi
cabaran hidup di kawasan Madinah, dan Allah memberikan pelajaran kepada para sahabat dengan turunnya surah ini. Pada ayat yang ke-19, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, mereka itu orang yang mencintai kebenaran dan saksi-saksi di sisi Tuhan mereka. Mereka berhak mendapat pahala dan cahaya, tetapi orang yang kafir mendustakan ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Ada dua perkara yang diberi highlight sebentar tadi, iaitu berkaitan dengan pahala dan cahaya. Maksudnya, ajruhum, ganjaran, pahala, dan wanuruhum. Mungkin ada yang kata bahawa okey, saya nak ganjaran yang baik, sudah tentunya saya buat baik, saya nak ganjaran baik. Tetapi apakah peranan nur? Sebenarnya nur inilah yang menyebabkan kita nampak hala tuju kita ke depan. Kadang-kadang kita dah dapat ganjaran, dah dapat gaji, dah dapat makanan, itu sebagai ganjaran di dunia ini, selain daripada ganjaran di akhirat, mendapat peluang daripada satu poin kepada satu poin di akhirat nanti. Tetapi nur itu adalah yang mencerahkan. Itulah nur yang akan menyebabkan seseorang itu melihat jauh ke hadapan. Dan ini diperlukan oleh seorang ayah. Bila mendapat ganjaran di dunia, dapat cahaya, maka itulah yang akan diteruskan jalannya. Dan apatah lagi bila sampai di akhirat, bila ingin pergi menuju kepada Allah SWT, kalau orang-orang yang tidak beriman, mereka tidak ada cahaya, Ustaz. Bila tidak ada cahaya itu, mereka dalam kegelapan, itu sudah cukup memberi stres. Kalau katakanlah Ustaz, selalu saya bagikan contoh, tengok TV sekarang, tapi gelap je selama 30 minit. Allah. Rasanya dah tutup dah. Kan? Itu baru gelap 30 minit. Apatah lagi kalau di akhirat itu ataupun dalam kubur, gelap. Amat tertekan. Dan gelap, selain daripada bahasa Melayu gelap, bahasa Arabnya adalah zoom. Kegelapan. Itu sebabnya mengapa orang yang zalim, orang yang berbuat dosa, dia menjemput gelap, menjemput stres dalam hidupnya, dan kegelapan paling dahsyat, inna syirka la zulmun azim. Dalam surah Luqman, Allah menyatakan kezaliman yang paling besar adalah syirik. Jadi orang yang ada nur, dia sentiasa nampak cahaya, dapat pedoman untuk bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam ayat yang ke-20 disambung, orang yang dapat ganjaran, yang akan dapat nur ini, dia tahu hakikat dunia. Allah ajar kepada saya, kepada ayah-ayah, bahawa dunia ini apa? Ada 5 perkara. Yang pertama, permainan. Yang kedua, hiburan. Yang ketiga, perhiasan. Yang keempat, nak tunjuk-tunjuk perhiasan di kalangan kamu. Dan yang kelimanya, membanyak-banyakkan anak dan juga harta dan anak. 5 perkara. 5 perkara, Ustaz. Jadi mana-mana pusing macam mana pun, dulu kecil-kecil suka kalau ada permainan. Kan? Dan 5 perkara ini Allah beritahu ada 3 fasa pula. Maksudnya, fasa pertama, seperti seorang petani yang dia amat kagum, a'jabal kuffar wa nabatuhu, kagum kepada tanamannya. Dia tanam biji benih, Ustaz, dia kagum sangat, bilalah tak sabar dia nak tengok tunasnya, nak tengok dia hijaunya, nak tengok dia membesarnya. Fasa pertama. Fasa kedua yang dinamakan sebagai apa? Thumma yahiju fatarahu musfarra, menjadi kuning. Mula-mula tak sabar, hijau, tetapi akhirnya layu kuning. Dan fasa ketiga namanya adalah hutama. Kita mudah ceritanya merah lah, Ustaz. Maksudnya nak hancur, terpisah. Adik anak-anak kita, ayah-ayah yang sedang mendengar, ketika dia nak minta permainan, la'ibun, dia mula-mula tak sabar. Abah nak permainan. Kan? Itu cara dia lah tu. Dan masa tak dapat, macam hijau tadi tu, tak sabar-sabar. Dia tengok Abah nampak Ultraman tu cantik lah Abah. Pelbagailah caranya. Tetapi bila dah dapat, Ustaz, daripada kedai RM2 tu, dia jadi musfarra. Tak sampai sejam 2 jam, dah hancur lupa. Dah kuning, dah layu, dan kemudian dah hancur dah. Tak lama lepas itu. Itu juga berlaku kepada lahwun, kepada perkara-perkara hiburan senda gurau. Itu juga yang berlaku kepada perhiasan. Bagi anak umur 5 tahun mungkin perhiasannya jam RM2, Ustaz. Tapi bagi anak umur 50 tahun, jam Rolex. Kan? Bila tak dapat itu, belum lagi dapat, dia rasa cantik sangat lah, kan? Kalau perhiasan lain apa contohnya, bercakap tentang sport rim, kalau kereta lah, kalau orang lelaki. Kalau orang perempuan, dia punya tudungnya, yang ada apa, awning, pinggan mangkuk. Pinggan mangkuk,
Bila tak dapat, dia akan tengok dekat Facebook ni, abang cantik Setiap hari lah bang. tengok. Setiap hari tengok. Tiap-tiap hari tengok. Ya, dia ajabal kufar, seperti seorang petani, dia takjub sangat, tetapi bila dah dapat Ustaz, dia akan jadi musfarra. Ya. Jadi musfarra, Hakikat. menjadi kuning, dan lepas tu punya yang tudung tadi tu dah tak pakai sangat dah, dia ada yang baru. Baru pula. Baru. Sentiasa ada yang baru. Sentiasa ada yang baru, dan inilah budaya consumerism yang Allah terangkan di dalam ayat nombor 20 agar ayah-ayah perlu melatih dan berjaga-jaga. Jangan sampai ayah dan juga ibu dan juga anak terlibat dengan consumerism ini. Dia banyaklah Pasaran. nama-nama dalam pasaran sekarang Ustaz ya. Sekarang pakai telefon je. Ya. Kan? Dia tengok cantik betul gambar, save sekali gambarnya, forward pada si Suami. ayah. Kan bang, cantik lah bang, kawan Ayah. orang sebelah. Ayah pun kurang juga. Ayah pun apa Ayah kurang tu dia juga. tengok sport rim orang cantik, Sport rim. kereta cantik, dia pun hantar Tengok kat telefon mama, cantik kan? ya, banyak yang cari cantik lah yang dia tengok. Ya. Astagfirullah. Jadi sebelum dulu bernikah ya, Ya. yang cantiknya seorang Itulah. kan. Tapi lepas tu ada yang cantik tu dah jadi kuning, dia tengok yang lain pula. Ya, ini takkan habis ya. tak pernah habis. Tak pernah habis, dan itulah cycle dunia, pusingan dunia. Kalau tidak ada ubat ini, maka memang berantakan satu keluarga. Si ayah sentiasa nak cari yang baru, Nah. yang mak nak cari yang baru, si anak pun nak cari game baru, kawan baru, telefon baru, semua baru-barulah. Nah, Ustaz ya. Tapi yang baru itu kalau tidak diselia dengan bagus, akhirnya tertipu. Nah. Maka Allah membawakan kepada kita ubat, terus ubatnya, wa fil akhirati azabun syadid. Nak cari yang baru, ingat adakah ia menjauhkan ataupun mendekatkan kepada azab yang dahsyat. Yang pertama. Yang kedua, ketika nak pilih tudung baru, nak pilih apa Ustaz? Orang baru, rumah baru, kereta baru, macam-macam barulah. Ya. Ingat bahawa adakah itu menjemput keampunan daripada Allah. Dan yang ketiganya, adakah ia menjemput keredaan, satu keredaan manusia, tetapi lebih penting adalah keredaan daripada Allah. Jika tiga perkara ini diberi perhatian ketika nak beli sport rim baru, jam baru, nak cari orang baru, rumah baru, kereta baru, apa-apalah baru, tempat kerja baru dan sebagainya, maka insya-Allah kita tidak mudah tertipu, kerana Allah menyatakan wa mal hayat dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini adalah tempat kesenangan yang menipu. Ustaz ya. Dan ayah akan tertekan bila kena tipu lagi dan kena tipu lagi dan kena tipu lagi, dan rupa-rupanya tertipu kerana tidak mengambil pelajaran daripada ayat 20. Maka Allah tambah lagi, berlumbalah kepada keampunan. Itulah, kalau dengan banyak dia duit, mencari benda baru itu dapat keampunan Allah, itulah ganjaran yang bagus. Allah kata ganjarannya syurga seluas langit dan bumi, disiapkan kepada orang yang beriman pada Allah dan yang beriman pada Rasul. Kerana apa? Kerana ada benda baru, baru-baru adalah kerana Allah dan Rasul, bukannya kerana nafsu. Dan inilah yang kita ingin terus belajar sebentar lagi, nak mendalami lagi kesan daripada consumerism ini dalam zaman sekarang Ustaz ya, zaman internet sekarang, semua ada e-pay lah, e-wallet dan sebagainya. Lagi mudah perkara ini berlaku. Macam mana nak menguruskannya, apakah bahayanya yang diwartakan oleh AKPK sampai ada yang muflis, yang bercerai disebabkan pengurusan ini. Kita berhenti sebentar, kita kembali bersama dengan pesan pakar untuk memastikan ayah-ayah jangan tertipu. Bertemu kembali Ayah Pemimpin Masuk Syurga Sekeluarga. Bertemu kembali kita dalam majlis Ayah Pemimpin Masuk Syurga Sekeluarga. Dalam tajuk kita pada hari ini, jangan jadi ayah tertipu dengan segala budaya consumerism, budaya membeli dan mendapatkan perkara baru dalam hidup di dunia, sehingga kan kita tertekan.
ayah tertekan dan juga ditekan oleh ahli keluarga sehinggakan berantakan dalam sebuah institusi keluarga yang patut dijaga hingga ke syurga. Bersama kita pada hari ini di online ialah Profesor Datuk Dr. Halina Halizah Siraj, Pengarah Pusat Citra UKM untuk bersama. Assalamualaikum Prof. Baik, Alhamdulillah kita bertemu pada hari ini untuk tajuk Jangan Jadi Ayah Tertipu, dan kita membicarakan sebentar tadi daripada surah Al-Hadid, ya, bagaimana Allah memberitahu hakikat dunia, bagaimana ia sebenarnya merosakkan orang-orang, mencerai-beraikan orang-orang terdahulu dan mencabar keluarga pada tahun 2020 ini. Kalau boleh Prof berkongsi sedikit bagaimana menguruskan budaya consumerism ini sehinggakan kalau ayah ada budaya tersebut memang merana, kalau ada pada mak cucu ayah pula lagi merana, dan anak ada kemahiran politik untuk memastikan mak tolong beritahu abah bagi sikit mak kita beli daripada Shopee ataupun Lazada mak. Silakan Prof. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fazrul dan Dr. Anwar, ya. Saya kira kita membincangkan satu topik yang rasanya semua kita terlibat sama, iaitu dalam konteks menguruskan kewangan kita hari ini. Jadi sebenarnya kalau tengokkan consumerism yang dalam bentuk begini ni, Ustaz Fazrul, dia macam minum air masin laut tu. Lagi minum lagi dahaga. Kan kalau kita pun maknanya macam seolah-olah tak ada tepinya keinginan kita tu, ya. Dan antaranya mungkin kerana kita memang tidak melatih diri kita ni untuk qanaah, iaitu berpada ataupun cukup dengan apa yang sedikit. Jadi oleh sebab tu kita berhadapan dengan satu keadaan di mana kita macam surah Al-Hadid tadi berlumba-lumba untuk mengumpulkan kekayaan, ya, berlumba-lumba untuk mencipta nama agar lebih dikenali, berlumba-lumba untuk mungkin, ya, kita nampak lebih hebat daripada orang lain, sedangkan semua itu adalah satu yang sementara. Malahan disebabkan oleh tabiat kita yang begitu, maka kita kadang-kadang berbelanja ataupun, ya, dengan tidak bijak, dan akhirnya di hujung itu kita akan berada di dalam banyak kesusahan, khususnya dari sudut pengurusan keuangan ini. Jadi mungkin, ya, dalam konteks ini sebenarnya Ustaz Fazrul, kita bercakap tentang kepimpinan. Betul lah macam yang Ustaz kata tu. Kalau bapaknya sendiri begitu, bayangkanlah macam mana dia nak mengemudi bahtera rumah tangga dan keluarga itu, ya, dalam melayari kehidupan di dalam lautan orang kata kehidupan kita ni. Jadi saya rasa kita bercakap tentang kepimpinan dan kepenghidupan. Okey, so dalam konteks ini para bapa mesti mempunyai perancangan yang jelas tentang apakah sebenarnya yang nak kita berlomba-lomba ni. Dalam ayat yang ke-21 tu dah jelas dah yang kita kena berlomba-lomba ni sebenarnya untuk dapat keampunan Allah. Ya, ni dalam 10 malam yang 10 dalam tempoh 10 hari yang terakhir ni kita kena berlomba-lomba untuk mendapatkan keampunan Allah, ya. Kita kejar Lailatul Qadar, mudah-mudahan kita juga berlomba-lomba ke syurga. Jadi saya teringat Ustaz yang inilah kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 133, ya. Di situ diceritakan bagaimana Nabi Yaqub, ya, alaihissalam ketika nak meninggal dunia, anak-anaknya tu, ya, ditanya tentang, ya, ma ta'buduna min ba'di, kan? Maknanya apa yang nanti kamu akan sembah selepas peninggalan aku. Itu sebenarnya bapa yang berwawasan. Ya, itu sebenarnya kalau nak katakan bapa yang tidak tertipu dengan keadaan dunia ni. Maka bapa yang sebegini dia memang menyediakan anak-anak dia untuk hidup dalam satu kehidupan yang hakiki, iaitu di akhirat nanti. Saya sebenarnya ada bincang tentang tak lama, saya rasa 2 hari lepas, topik keseimbangan hidup ibrah dari Ramadan. Ya, sebenarnya Ustaz, kita memang kena betul-betul fokus tentang keseimbangan ini, ya. Maknanya keseimbangan dalam 3 perkara. Pertama, keseimbangan dalam konteks matlamat hidup kita. Jadinya kita dah diajarkan untuk dunia dan akhirat. Semuanya kena begitu. Dan begitulah juga kalau kita nak jadi, ya, pastikan kita tidak menjadi ayah, ibu, anak-anak yang tertipu. Kita kena jelas tu, ya, di mana sebenarnya matlamat hidup kita. Di dunia ni sekejap saja, di akhirat lah itu.
Jadi setiap apa yang kita buat di dunia ni mesti ada dia punya nilaian akhiratnya. Ya, kalau misalnya tidak ada, baik kita jangan buat. Ya, kalau hanya untuk dunia ni saja semata-mata, di akhirat nanti tak ada nilai, itu mungkin dianggap sebagai sia-sia, ya, lara saja. Tapi kalau katalah di dunia ni mungkin ada nilai, tapi di akhirat kita mendapat azab, itu pun juga kita kena tinggalkan. Kita kena buat perkara-perkara yang di dunia ada nilai, di akhirat juga ada bernilai. Maka dengan itulah insya-Allah, bayangkan kalau semua bapa ya setiap kali dia nak buat sesuatu, nak beli sesuatu, nak sediakan sesuatu yang baru ke, dia akan melihat itu. Adakah ya mempunyai nilai di dunia ini dan juga di akhirat. Keseimbangan yang kedua adalah keseimbangan dari sudut keutamaan. Ustaz, yang ni kita kena cakap tentang ini. Kebanyakan kita ni mungkin ya apabila keutamaan dan juga ya apa dari sudut keperluan dan juga kehendak. Ya yang kita bimbang ni kehendak kita iaitu dia kita punya desire sekarang ni dah jadi keperluan. Maka dengan itu ya kita dah jadi cacah merbah keutamaan kita. Contohnya keutamaan untuk anak-anak adalah pendidikan. Kan Ustaz Fazrul, itu yang paling utama. Tapi mungkin kita kalau kita tidak letakkan pendidikan sebagai satu yang utama, maka kita mungkin gunakan resources kita atau sumber yang kita ada untuk perkara lain. Sehingga pendidikan anak tu dapat apa-apa yang lebih sajalah. Dan dari situ kita lihat keutamaan itu tidak seimbang. Dan hasilnya juga nanti tentu sekali tidak akan sebagaimana yang kita nak. Akhir sekali adalah keseimbangan dari sudut sikap. Ya. Yang ini pun Ustaz, dalam consumerism sekarang kan kita kena ajar anak-anak kita sebenarnya kaya dan miskin itu tidak ada nilainya di sisi Tuhan sebenarnya. Hanya manusia saja yang memandang mulia orang yang kaya, ya, orang yang mungkin ya, banyak harta, dan kita ni hina orang-orang yang miskin contohnya. Di sisi Allah itu tidak jadi ukuran ya. Maknanya orang yang kaya hari ini boleh jadi miskin besok. Dan orang yang miskin ya tahun ini mungkin jadi kaya raya tahun depan. Ya, jadi maknanya miskin dan kaya itu bukannya sesuatu yang akan dilihat pun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situlah saya rasa kalau boleh ya saya wrap upkan saja. Jadi ayah ni supaya kita tidak tertipu, sebab kalau kita tertipu ya semua gerabak kat belakang kita pun ikut sama. Ikut sama tertipu. Jadi oleh sebab itu saya mohon sangat adanya keutamaan-keutamaan tadi dan kita insya-Allah ya mengutamakan akhirat kita dan dunia ini insya-Allah akan sama kita kata manfaatkan, kita tahu tentang keutamaan-keutamaan ya yang mana yang hak mana yang perlu kita utamakan, dan akhir sekali dari sudut sikap kita qada dan qadar daripada Allah. Kalaupun dah berusaha dapat yang sedikit, kita syukuri dan itulah kebahagiaan. Wallahu a'lam. Terima kasih atas perkongsian itu tadi, dan mungkin ada satu soalan ringkas pada Prof, iaitu berkaitan dengan saya ni memang nak baiki kehidupan, tak naklah terlibat dengan consumerism, asyik nak benda baru ya. Tetapi kadang-kadang dia menjadi satu momentum ataupun dia addiktif ya. Maksudnya dia kalau dia terbuka je kepada telefon tu, terus dia nak pergi kepada Shopee dan terus saja terklik dia punya button untuk buy now kan. Jadi addiktif, bercakap tentang ketagihan dalam pelbagai perkara baru ya, pelbagai yang ada di dunia ini. Pengalaman Prof sebagai doktor perubatan, melihat unsur psikologi dan juga biologi manusia, ada tak satu dua tips untuk mengubat addiktif, ketagihan dalam hal-hal yang pelbagai di dunia ini? Silakan Prof. Okay. Terima kasih Ustaz. Ustaz memang orang kata really strike the chord ya, sebab memang ini satu yang boleh menjadi ketagihan ya, maknanya dia jadi compulsive buying. Maknanya dia memang kena beli lah Ustaz, kalau tak nanti dia dapat withdrawal. Ya, dia tak boleh tidur, ya, dia teringat-ingat macam tu kan. Dan ini sebenarnya kalau sampai ke tahap itu, dia sepatutnya dapat, memang minta maaf nak kata lah, memang kena pergi jumpa pakar profesional ya untuk mengubati dia punya ketagihan itu. Sebenarnya ketagihan ni kalau ikutkan dari sudut neurologinya, dari sudut macam mana otak kita ni, wire yang ada dalam tu, dia serupa je ketagihan ni. Cuma benda apa yang yang kita ketagihkan tu. Ya, jadi dan macam mana kita katakan dia jadi ketagihan, maknanya bila kita tak dapat, kita dah mulalah anxious, kita ada macam-macam simptom yang kita panggil withdrawal tu. Serupalah juga ya, yang ni kita panggil katalah shopaholic ni.
Dia memang kena beli. Kalau tak nanti dia jadi macam orang tak dapat dadah tu lah kan. Dia tak boleh tidur, tak boleh apa. Dan itu adalah satu keadaan yang perlukan psikiatri punya bantuan. Cumanya Ustaz, saya mungkin nak katakan ini juga dikatakan satu escapism lah ya. Satu cara kita nak melarikan diri daripada mungkin ya ada beberapa perkara yang perlukan perhatian kita, tapi kita macam ya isu-isu tu mungkin agak berat, jadi kita alihkan perhatian kita tu kepada perkara yang lain. Jadi kita tak perlulah fikirkan sangat perkara apa pun lah perkara. Jadi oleh sebab tu siapa yang Ustaz sebutkan ni dan yang tadi tengok rancangan ni kadang-kadang tu macam saya tu memang tolonglah. Ya memang kena dapatkan nasihat daripada pakar yang profesional. Baik, terima kasih Prof. Itu adalah satu panduan penting ya. Mungkin di situ ada garis panduan ya. Kalau katakan dah macam istilah Prof gunakan tadi anxious ya. Dia dah rasa macam hidup dah tak stabil dah kalau tak dapat sesuatu tersebut. Itu perkara yang perlu dirujuk kepada pakar untuk mendapat nasihat lebih panjang lagi. Sesi hari ini tak cukup. Tetapi ini adalah real. Ini adalah perkara yang berlaku di dalam diri anak, kepada ayah, kepada ibu, yang bercakap tadi tentang 5 perkara, tentang permainan, tentang hiburan, perhiasan, menunjuk-nunjuk dan membanyak-banyakkan sehingga kan dia melampau-lampau, dan melampau itu sehingga kan dia boleh bersifat ganas ya, dan menyebabkan pergaduhan dalam rumah tangga. Dan itu tips yang diberikan oleh Prof sebentar tadi. Saya ucapkan terima kasih kepada Prof sudi bersama pada petang ini. Terima kasih. Baik, kita bersama tadi Profesor Datuk Dr. Halinah Halizah Siraj, Pengarah Pusat Citra Universiti Kebangsaan Malaysia, yang berkongsi sedikit tentang bagaimana mengelakkan daripada menjadi ayah tertipu. Dan tertipu tadi Ustaz bukan main-main tertipu, bukan sekadar tipah tertipu ya, tetapi sampai kepada dia mungkin terlibat dalam perkara-perkara yang berdosa pun ya, sehingga kan berjudi, terlibat dengan perkara-perkara yang haram, hutang ya, betul, disebabkan oleh nak tukar sport rim punya pasal ya, sampaikan kes AKPK dan muflis ya. Jadi perkara-perkara ini perkara yang kita doakan Allah jauhkan daripada kita ya. Minta Ustaz boleh doakan perkara-perkara ya, perkara-perkara yang menyebabkan kita terlibat dengan istilahnya rat race ya, macam tikus tu di dalam satu bulatan tu dia pusing tak habis-habis. Kita doakan Ustaz agar semua penonton yang ada, ayah-ayah yang ada, kita menjadi ayah, ibu, keluarga yang tidak tertipu. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا حامدين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon darimu ya Allah, agar Engkau jauhkanlah daripada kami sifat-sifat yang lalai di dalam diri kami ini ya Allah. Jauhkanlah kami daripada menjadi ayah yang lalai dan tertipu dengan dunia ini ya Allah. Jauhkanlah kami daripada menjadi ayah yang bersifat tamak haraba dengan keduniaan ya Allah. Jauhkanlah kami daripada menjadi ayah-ayah yang lalai dengan hiburan ya Allah dan permainan serta perhiasan dunia ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini ayah yang berjaya mencatur kehidupan keluarga kami ke arah kebaikan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini ayah-ayah yang cerdik pandai, yang mampu mengurus rumah tangga mengikut keperluan yang diperlukan untuk hidup ini semata-mata ya Allah, dengan matlamat untuk menuju dan mendapat keridhaan-Mu di akhirat kelak ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini ayah yang bersabar dengan kehendak anak-anak dan isteri kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
jadikanlah kami ini ayah yang cerdik, pandai dan berhikmah dalam menangani kehendak dan keperluan anak-anak dan isteri kami ya Allah. Serta kami jadikanlah kami ini ayah yang bijak mengatur serta mencatur kehidupan keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami ayah yang tidak membazir ya Allah, serta berjaya menguruskan keuangan keluarga kami dengan sebaik-baiknya ya Allah, dan menjadikan dunia ini sebagai jambatan menuju ke akhirat-Mu ya Allah, akhirat yang kekal abadi. Tidak ada sesuatu pun yang bernilai di sisi-Mu ya Allah melainkan ketakwaan kepada-Mu kelak ya Allah. Jadikanlah kami ini keluarga yang diberkati, keluarga yang sederhana, keluarga yang tidak menunjuk-nunjuk kepada orang lain ya Allah, dan keluarga yang sentiasa berbuat sesuatu mengikut keperluan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada sifat tamak haraba ya Allah. Jauhkanlah daripada kami ini sifat tamak kepada dunia dan lupa bahawasanya kami akan kembali kepadamu suatu hari nanti ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau turunkanlah keberkatan kepada kami para ayah, Kau turunkanlah kerahmatan dan petunjuk serta nur buat kami dan hidup kami ya Allah. Kau jadikanlah Al-Quran yang kami baca ini sebagai petunjuk di dalam kehidupan kami ya Allah, bukan hanya semata bacaan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, majlis kami ini Kau rahmatilah ya Allah. Kau tumbuhkanlah daripada majlis ini mutiara-mutiara dan ilmu-ilmu pengetahuan yang boleh dicedok dan diamalkan oleh masyarakat yang melihat dan menonton rancangan ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan Kau jadikanlah amalan kami pada hari ini amalan yang sia-sia kerana hanya berniat untuk dunia ya Allah. Kau jadikanlah segala amal perbuatan kami di dunia ini adalah untuk-Mu dan kerana-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Moga-moga Allah memberikan keampunan, memberikan kabulkan doa-doa yang kita baca sebentar tadi, yang diaminkan oleh tuan-tuan yang berada di rumah, oleh ibu-ibu, oleh adik-adik yang bersama pada hari ini. Dalam tajuk kita, jangan jadi ayah tertipu yang memberi kesan kepada, jangan jadi ibu tertipu, jangan jadi anak tertipu, jangan jadi keluarga yang tertipu sehingga kita jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan Allah sekalian, bercakap tentang kita tidak mahu tertipu ini, salah satu daripada ubat yang boleh mengelakkan daripada tertipu ini adalah kita ambil ubat Al-Quran. Tidak ada overdose bersama dengan Al-Quran, malah lebih lagi Al-Quran ia akan menggerakkan kita untuk terus berhati-hati menguruskan hidup dengan keutamaan prioriti yang betul dalam kehidupan. Itu sebabnya kita ingin berkongsi terus Quran ini, isi kandungannya bersama dengan masyarakat, dengan pusat tahfiz, dengan lebih ramai lagi rumah ngaji, universiti dalam kempen wakaf fasa ketiga kita, iaitu kita namakan sebagai bingkisan wakaf untuk ummah. Ya, wakaf Al-Quran untuk ummah, di mana kita ingin sampaikan kepada badan kebajikan, rumah anak yatim ataupun penjara-penjara, kepada tempat-tempat yang memerlukan. Tuan-tuan yang mendengar, kalau katakan tuan-tuan adalah universiti, rumah ngaji, pusat tahfiz yang memerlukan, boleh berhubung. Dan kalau tuan-tuan adalah orang yang ingin berwakaf, boleh sama-sama memanfaatkan peluang ini. Sepanjang tahun ini kita ingin gerakkan dengan
kumpulan dengan bingkisan 7 jenis Al-Quran, ada terjemahan, ada bacaan huruf ataupun Quran yang mudah dibaca Ustaznya. Kita nak sebarkan seluas mungkin kerana kita yakin kalau kita membekalkan dos Al-Quran yang cukup ataupun lebih daripada cukup kepada masyarakat, insya-Allah kita doakan masyarakat kita tidak mudah tertipu dalam segala cabaran hidup zaman consumerism pada waktu ini. Jadi tuan-tuan dan puan mati Allah sekalian, kita berada di penghujung majlis ayah. Kita akan ada siaran ulangan pada jam 10.30 di Astro Oasis dan juga 4.30 pagi di TV Al-Hijrah. InsyaAllah kita bersiaran kembali semula dengan tajuk baru, dengan panduan daripada Ilahi, daripada Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam. InsyaAllah kita bertemu lagi majlis ayah, ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.